Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang Waalaikumsalam. yang saya hormati Puan Nur Zarini binti Arifin selaku Deputy Superintendent of Police, Ketua Turus dalam Ibu Pejabat Polis Negeri Melaka. Okey. Assalamualaikum Puan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar Puan? wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Sultan? Okey. Alhamdulillah saya baik juga. Terima kasih Puan sebab sudi bersama saya untuk meluangkan masa tentang temu ramah kita yang bertajuk Kemahiran Kepimpinan Intelektual. Puan, Ya. boleh tak Puan ceritakan sedikit latar belakang Puan sebagai seorang polis? Dan latar belakang Puan, ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Eh, Saya DSP Nur Zarini binti Arifin, bertugas sebagai pegawai turut pentadbiran di Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Saya berumur 40 tahun, telah berkahwin dan mempunyai 4 orang. Saya menyertai pasukan polis Diraja Malaysia pada 1 hari bulan 12 1997 sebagai polis, dan saya mula berkhidmat di IPK Perlis sebagai pegawai penyiasat jenayah komersial. Kemudian saya bertukar ke Kontijen Melaka pada tahun 2004 sampailah sekarang. Jadi saya berada di dalam pasukan polis sudah 25 tahun. Oh, hebatnya pengalaman Puan. Seterusnya boleh tak Puan ceritakan tentang pengalaman Puan bekerja? Maksudnya pengalaman semasa Puan melaksanakan tugas-tugasan yang diberikan. Ya, okay, panjang perkhidmatan saya banyak terlibat dengan petugas penyiasatan daripada tahun 1998 sampai 2020. Oh, Dan selepas pada tahun 2020 sampai sekarang, kurang 2 tahun dan setengah, banyak pengalaman sebelum ini menyiasat berat, kes bunuh, kes rompak, kes samun, kes-kes pemerdagangan manusia. Selain daripada tu ada kes kecil lah seperti kes kecurian, kes pecah rumah, kes mendatangkan kecederaan. Jadi saya banyak berhadapan dengan situasi menyiasat lah. Dan baru 2 tahun inilah saya menjalankan tugas pentadbiran, di mana tugas-tugas pentadbiran ni memang berbeza lah dengan tugas sebelum ni lah yang pernah saya jalankan. Jadi tugas pentadbiran ni kalau diikutkan memang memerlukan kesabaran yang tinggi lah, sebab tugas-tugas pentadbiran adalah tugas-tugas yang rumit, yang memerlukan daya kreativiti, daya pemikiran kita untuk kita melaksanakan tugas seharian sebagai pegawai turus pentadbiran. oh, hebat sungguh. Berbanding dengan tugas menyiasat, menyiasat ni kita perlu tindakan cepat, apa kita buat melaksanakan dengan pantas, dan kena berfikir pun pantas. Apa yang perlu buat bila dapat satu kes, apa perlu buat. Kena atur betul-betul penugasan, operasi, kena atur betul-betul supaya kita tak silap. Tak risiko kalau kita buat keputusan yang silap, keputusan dia pada anggota bawahan kita memang risiko yang tinggi. Wah, hebat pengalaman Puan dalam melaksanakan tugasan. Yang ketiga, apakah ciri-ciri gaya kepimpinan yang Puan gunakan dan mengapa ia menjadi pilihan Puan? Okey. Gaya kepimpinan yang saya guna di dalam melaksanakan tugas harian saya ada 2.
iaitu gaya kepimpinan demokratik dan gaya kepimpinan berwawasan. Okey. Yang pertama gaya kepimpinan demokratik. Kenapa saya melaksanakan aplikasikan gaya kepimpinan demokratik di dalam penugasan harian. Okey. Sebab gaya kepimpinan demokratik ni yang melibatkan gaya ni ia berdasarkan dalam situasi di mana kreativiti dan kerjasama di dalam pasukan itu diperlukan. Okay. Jadi gaya kepimpinan ni dapat membantu kita memotivasikan orang bawahan kita lah, pegawai bawahan kita, anggota bawahan kita untuk mereka bekerjasama dengan kita, maksudnya boleh berbincang dengan kita, dia orang boleh bagi pendapat. Okay, gaya kepimpinan berwawasan ini pun saya amalkan juga sebab gaya kepimpinan berwawasan ini adalah pemimpin punya visi yang jelas dan menarik, dan dia mahukan pengikut dia, orang bawahan dia mengikut. Itu yang kita nak orang bawah ikut. Contohnya macam saya di pentadbiran jadi bila kita ditukarkan ke bahagian itu bagi pentadbiran, jadi kita tengok apa yang tak kena. Jadi kita perbetulkan. Dan kita nak anggota bawahan, pegawai bawahan kita ikut apa yang kita perbetul ni supaya perjalanan pentadbiran ni berjalan lancar. Okay. Dalam masa saya gaya kepimpinan demokratik. Jadi saya dengan orang bawah kita boleh berbincang. Dia tak ada gap tau. Dia boleh bercakap, dia boleh bincang, bagi berpendapat macam mana nak buat kerja. Sebab setiap hari kita dapat kerjaan yang baru, job yang baru yang memerlukan kita ni berbincang, bercakap dengan orang bawah. Kita tak boleh buat kerja seorang-seorang Kita tak boleh buat kerja seorang. Kita mesti bergaul dengan orang bawah, bergaul dengan pegawai, bergaul dengan pegawai di cawangan lain. Maksudnya supaya kita dapat maksudnya kena ada komunikasi lah. Ya, komunikasi kena ada, kolaborasi kena ada. Dan hormat tu kena ada. Oh, faham. Itu yang kita supaya orang kata tak banyak kepala tau, tak banyak ketua, tak banyak pendapat yang bercanggah. Jadi budak bawah nanti, anggota bawah nanti dia tak tahu nak ikut mana satu. Jadi kita yang kita kena ni lah, stabil lah. Faham. Emosi kena stabil. Kita jadi pendengar yang baik. Kena, kalau dia minta pendapat, kita kena bagi pendapat yang betul lah, yang jitu. Okey, terima kasih Puan. Okey, soalan seterusnya. Setiap manusia ni dia ada kekuatan dan kelemahan. Boleh tak Puan nyatakan apakah kekuatan yang Puan miliki semasa Puan melaksanakan tugasan sehingga Puan berjaya sehingga ke hari ini? Saya rasa kekuatan yang saya ada ni, saya ni seorang penyabar. Okay. Kalau rasa saya tak sabar, dah lama dah kot saya tinggal pasukan ni. Sebab yang pertama, kita berhadapan dengan berbagai kerenah masyarakat kat luar. Masyarakat dengan polis ni kan saling berhubung. Jadi kan macam-macam kan tahu kan. Kita kena berhadapan dengan masyarakat. Yang kedua, di dalam pasukan ni, polis ni macam tentera juga. Dia pasukan regimented. Dia orang kata ada perintah daripada atasan tu kita tak boleh lawan. Jadi kita kena akur dengan pegawai atasan. Kalau kena marah pun kena sabar, kita tak boleh lawan. Lawan kita kena terima apa yang marah, hadap balik dia. Jadi kena marah tu biasalah, kena tahan. Kalau orang tak tahan ni, saya rasa yang memang dah lama lah lari tinggal ikut pekerjaan. Itulah saya rasa saya dah sifat sabar dalam diri. Subhanallah Puan. Dan soalan yang seterusnya, bagaimana pula dari segi kelemahan? Adakah Puan rasa masih ada yang perlu Puan baiki semasa Puan melaksanakan tugas? Ada, banyak. Kita manusia memang banyak kelemahan sebenarnya. Tapi saya rasa saya ni
kadang-kadang tu kita tak dapat penuhi permintaan. Kadang-kadang tu kita tak dapat penuhi masa tau. Masa maksudnya kadang-kadang yelah, contoh kadang kita ada banyak temu janji, contoh ramai orang nak jumpa kita. Jadi kita tak dapat penuhi masa tu. Dan yang kedua, kadang-kadang ada harapan daripada pegawai atasan kita supaya kita buat sesuatu tapi kita tak dapat penuhi. Itulah kelemahan. Kelemahan yang kita masa penuhi. Okey, terima kasih Puan. Soalan seterusnya saya serahkan kepada rakan saya iaitu Muhammad Fakhruddin Izzat bin Alias untuk menanyakan soalan yang seterusnya. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhruddin Izzat bin Alias. Saya rakan sekumpulan lah dengan Sultan Nur Arifin. Di sini saya ada beberapa soalan ingin ditujukan kepada Puan, yang mana saya ingin bertanya, apakah cabaran bagi Puan sebagai seorang pemimpin? Boleh cabaran Puan cabaran. Ya. Sebenarnya sebagai pemimpin di unit yang kecil sebenarnya banyak cabaran. Salah satunya cabaran adalah bagaimana kita nak handle pegawai bawahan kita. Okey. Sebenarnya kita ni manusia ada berbagai karakter. Okey, ada yang perangai, macam-macam perangai, ada yang boleh dengar cakap, ada yang tak boleh dengar cakap, ada yang berkaki merawan. Jadi macam bawah saya ada lebih kurang 60 orang. Okey, 60 orang pegawai, termasuk anggota-anggota, termasuk kaki tangan awam. Jadi dalam 60 orang tu perangai dia macam-macam Jadi kita memang kena sabar. Yang pertama saya kata itulah, kena sabar dengan perangai budak-budak kita cabarannya. Yang kedua, cabaran dalam pekerjaan ni sekarang ni kan macam-macam datang. Jadi pekerjaan sekarang ni tak sama dengan pekerjaan dulu. Sekarang ni macam-macam arahan daripada pihak atasan, daripada ibu pejabat, ibu aman. Okey, macam-macam suruh kita buat. Jadi itulah salah satu cabaran, benda-benda baru yang kita kena belajar, yang kita kena amalkan. Itulah salah satu 2 cabaran lah saya bagi. Okey, seterusnya saya ingin bertanya satu soalan lagi. Itu adalah soalan terakhir bagi saya lah. Yang mana apakah harapan Puan sebagai seorang pemimpin? Okey, harapan saya sebagai seorang pemimpin, saya berharap pasukan polis Diraja Malaysia ni lah akan terus maju, mengamalkan kerja-kerja yang dengan berintegriti, jujur amanah dan melaksanakan tugas yang terbaik lah demi keselamatan negara, keselamatan rakyat di negara kita. Dan PDRM adalah sebagai peneraju keselamatan utama di dalam negara kita. Jadi saya harap ianya berterusan sehingga ke generasi. Itu saja soalan daripada saya. Saya kembali kepada Sultan lah. Ya. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada Fakhruddin Izzat atas soalan-soalan yang diberikan, dan terima kasih juga kepada Puan Zarini atas jawapan-jawapan yang menarik yang dapat dikongsikan. Seterusnya, sebelum kita mengakhiri sesi temu bual kita, Puan Zarini sebagai seorang polis yang diamanahkan untuk menjalankan tanggungjawab dan tugasan, boleh tak Puan share tips-tips atau rahsia-rahsia yang boleh kami amalkan supaya tips-tips yang Puan gunakan dalam menyelesaikan tugasan tu? Maksudnya, bila ada satu tugasan, macam mana Puan selesaikan tugasan Puan dengan jayanya dan komplit? Okey, baik. Ada 3 tips saya bagi Yang pertama, bila kita dapat apa jua tugasan tugasan tu datang dari bentuk verbal daripada ketua kita ataupun kita dapat melalui surat-surat ni Yang pertama,
fahami dulu apa itu tugasan tu nak apa. Baca betul-betul arahan dia. Dengar betul-betul arahan dia. Apa kehendak nak bentuk macam mana tugasan tu. Jadi kita yang pertama kita kena faham betul-betul. Yang kedua kalau kita masih tak faham, ragu-ragu, telefon balik, tanya balik tugasan ni macam mana. Okay. Yang kedua kita kena tahu timeline. Timeline ni maksudnya tempoh tu, time frame tu kena tahu. Bukan kita dapat job hari ni, kita delay, besok baru nak baca, tulat baru nak baca. Jangan kena baca dulu, faham betul-betul, baru tahu timeline nak bila. Okay. And then selepas kita dapat tahu timeline, kita kena buat planning lah. Okay. Kata tempoh dia bagi 3 hari. Satu-satu kita kan. Dan tempoh 3 hari tu, okay, fikir macam mana nak buat. Permulaan dia macam mana. Okay, nak kolaborasi dengan siapa. Okay. And then perlu kontak lah. Kena ada PR lah. Orang kata, kena ada apa orang kata? Communication tu penting communication, berkumpulan, kerja berkumpulan, jumpa dulu kumpulan, tubuhkan dulu kumpulan, and then fikir cara kita nak buat, minta pendapat kumpulan-kumpulan tu. Jangan kita pakai cakap kita seorang je kita dengar dulu cakap ahli kumpulan yang lain, and then kita pilih salah satu yang mana jalan terbaik. Kemudian buat kerja dengan pantas lah, buat cepat, jangan delay, jangan simpan. Kalau kita ada apa-apa juga sampai kan kadang-kadang saya ni kerja tu saya bawa balik ke rumah. Buat di rumah. Kalau tak habis siang, sambung ke malam. Buat. That means kita kena berkorban Apa juga pekerjaan kita buat ni, masa kita kena korbankan. Dan yang penting kita sabar lah. Sabar. Jangan kita mudah give up. Jangan mudah dengan kita dah bosan dah. Kita pun tidur. Tutup laptop, tidur. Itu dia tak boleh. Apa pun diselesaikan job you. Mesti selesai. Bila dah selesai, hati kita pun senang. Betul tak? Betul. Itu prinsip. Itu tip-tip dia. Okay. Terima kasih Puan atas perkongsian tips-tips yang Puan gunakan sebentar tadi. Okay, sekarang telah tiba kepada pengakhiran temu ramah kita. Jadi sekali lagi saya wakil kepada rakan-rakan saya ucapkan terima kasih kepada Puan Norzarini binti Arifin kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk melaksanakan aktiviti temu ramah berkaitan kepimpinan, kemahiran kepimpinan intelektual. Jadi dengan ini berakhirlah kita punya temu ramah. Jadi itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Okay. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Sama saya. Bye.